Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita buat satu permainan. Okay, pelajar perlu menyediakan kertas dan juga alat tulis. Okay, saya nak pelajar nanti buat the ending nanti. Selepas saya memberi penerangan ini, pelajar akan membuat satu writing dalam bentuk flowchart macam ni. Dan boleh juga ditambah-tambah bentuk dia pelbagai atas inisiatif dan kreativiti pelajar. Okey, buat flowchart seperti ni. Okey, hari ni saya nak sentuh permulaan nota handout DJJ 1033 handouts 1. Okey, semua bahan ni dapat daripada CDOS. Saya harap pelajar semua dah download semua bahan-bahan daripada CDOS. Okey. Okey, untuk yang handout 1 ni, yang handout 1 ni pelajar baca semua ni kan. Okey, saya meringkaskan dalam bentuk aktiviti. Okey, aktiviti yang pelajar kena buat dalam bentuk flowchart. Okey, dengar baik-baik saya akan bagi dalam bentuk verbal dan juga mungkin saya akan bagi contoh. Okey, yang dipaparkan dalam Google. Okey, saya harap pelajar dapat meringkaskan dalam bentuk flowchart. Okey, yang pertama sekali tajuk dia ialah proses kerja logam di workshop. Okey, tajuk dia proses kerja logam di workshop ataupun bengkel. Kita fokus kepada kerja-kerja logam. Okey, yang pertama sekali ialah lukisan teknikal. Okey, saya nak pelajar cuma cari apa itu yang dimasukkan dengan lukisan teknikal, ataupun ada yang dinamakan sebagai lukisan kejuruteraan ataupun engineering drawing, ataupun ada yang dinamakan sebagai JDT, Geometrical Dimensioning and Tolerance SING. Okey, apa maksud lukisan teknikal? Okey, secara ringkasnya, lukisan teknikal adalah alat komunikasi sama ada antara designer dengan designer ataupun pereka kepada mechanics ataupun bahagian production, di mana alat komunikasi ini adalah blueprint daripada lukisan teknikal 2D ataupun 3D. Okey, biasanya kita menggunakan 2D lukisan teknikal. Okey, dalam lukisan teknikal ini ada geometrical ataupun bentuk. Okey, kalau ada pelajar yang tak faham apa itu lukisan teknikal, okey, saya cuba searchkan dekat Google. Simple saja, pergi dekat Google, cuba type saja technical drawing. Salah je. Okey, ni contoh technical drawing. Okey, maksud dekat sini ialah technical drawing ni ialah dia ada dia punya bentuk dia ataupun geometrical. Okey, kemudian dia ada dia punya dimension dia. Okey, dia ada dimension dia yang menunjukkan dia punya size dia, dan juga dia ada dia punya bentuk-bentuk yang hasil daripada machining. Contohnya macam nampak ni bulatan ni, sama ada bulatan ni dia adalah tembus, lubang tembus. Kemudian nampak tak dia bentuk dia ni perlu dipotong. Okey, bayangkan logam kalau nak dipotong ni dia perlukan alat, dia perlukan mesin yang sesuai, proses pemesinan yang sesuai, sama ada drilling ataupun lathe ataupun milling ataupun laser cutting, ataupun dia gunakan teknologi baru seperti EDM, Electro Discharge Machining, ataupun dia gunakan CNC machining.
Okey, ataupun dia potong menggunakan shear cutter dan sebagainya. Okey. Okey. So daripada lukisan teknikal ini, maka pelajar kita pergi kepada proses yang kedua, iaitu penyediaan bahan. Okey, penyediaan bahan. Okey, untuk penyediaan bahan ini, kita dah biasanya daripada raw materialnya ada pelbagai ada yang daripada billet ataupun ada yang daripada store yang saiz dia besar dan bentuk dia berpelbagai. Contohnya kalau katakan kita memerlukan saiz dimension yang bentuk blok, sama ada dia ada panjang, tinggi dan juga lebar, dan dalam keadaan dia punya blok dia adalah 4 segi dan sebagainya, maka kita pilih blok-blok yang menghampiri ataupun raw material yang menghampiri. Contoh macam ni kan. Okey. Kalau katakan kita punya part tu dia dalam bentuk bulat ataupun dalam bentuk round bar, maka kita punya raw material kita ambil daripada dia punya yang round bar ni. Okey, macam ni. Okey. Kalau katakan bentuk 4 segi, okey, kita ambil yang ini. Okey, kenapa perlu raw material dalam bentuk-bentuk yang rapat dengan ni? Sebab kita nak kurangkan daripada proses pemotongan supaya dia tidak banyak buang masa. Sebagai contohnya, kalau katakan ada satu lukisan teknikal, bentuk dia sama saiz dengan buku sabun contohnya. So untuk raw material dia, takkan kita nak ambil besar dia dalam besar kereta kan. So kita akan dapatkan raw material ataupun bahan asal dia ataupun dia punya raw dia daripada yang menghampiri saiz dia. Okey, so penyediaan bahan ni akan pergi kepada penandaan ataupun marking. Okey, bila dah masuk kepada penandaan atau marking daripada topik 1 ini, saya akan pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama sekali alat menanda dan yang kedua adalah alat mengukur. Okey, so jadi untuk alat menanda ini saya senaraikan pelajar kena baca, kena dapatkan dia punya bentuk dia dan kemudian dapatkan fungsi dia. Okey, so saya senaraikan. Okey, yang pertama sekali daripada penandaan ataupun marking proses ni pecah pada dua. Okey, yang pertama sekali adalah alat menanda. Okey, ataupun marking tool, marking tool. Okey, yang pertama scriber. Okey, ni scriber. Yang kedua penembuk pusat. Yang ketiga sesiku L. Okey, sesiku L. Okey, sesiku L. Secara umum dia sesiku L ni adalah untuk semak dia punya permukaan rata ke tak rata, dan kemudian untuk pastikan dia 90 darjah. Bila kita nak potong tu dia dalam bentuk 90 darjah contoh. Okey, kemudian jangka tolok. Kemudian ada jangka red. Okey, lepas tu ada plat sudut. Okey, plat sudut. Lepas tu tolok permukaan. Lepas tu ada plat permukaan. Okey, lepas tu ada sesiku serong. Lepas tu bongkar V. Okey, bongkar V ataupun dinamakan sebagai V block. Okey, V block. Okey, kemudian pengapit ataupun clamping untuk mengikat benda kerja supaya benda kerja tak lari semasa membuat kerja-kerja penandaan. Kemudian bilah selari ataupun parallel bar. Parallel bar ni biasanya digunakan untuk support. Okey, untuk support benda kerja supaya benda kerja tu tak sengit dan sebagainya. Okey, sekejap saya check balik. Okey, ni bilah selari Okey, nampak ni bilah selari sebelah sini dan juga sebelah sini. Okey, benda ni dipasang, diletakkan dia di sini dan juga di sini supaya benda kerja ni dalam keadaan selari, dia tak sengit. Okey, macam ni pengapit.
Okey, ini adalah bongkar V ataupun V-block. Kegunaan V-block ni ialah untuk kita letak benda kerja bulat. Contohnya benda kerja bulat ni kat sini. Nampak ni? Benda kerja bulat. Okey. Okey, untuk bahagian kedua penandaan iaitu alat mengukur. Okey, alat mengukur saya listkan pembaris besi. Okey, pembaris besi yang macam biasa, pembaris besi yang ada unit dalam milimeter, 1 mm, 2 mm, 3 mm sampai ke 10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm. Dan biasanya alat pembaris besi ni okey, standard dia dalam panjang 1 meter ataupun 1000 mm. Okey, yang biasanya pelajar bawa kat sekolah tu kadang-kadang sampai 150 mm. Okey. Yang kedua, micrometer. Okey, micrometer. Okey, micrometer dah masuk kepada bahagian yang ketiga, measurement. Nanti pelajar boleh check nota. Okey, yang ketiga, vernier caliper. Yang keempat, tolok jari. Okey, tolok jari yang ni ia adalah tolok jari, iaitu dia ada saiz dia ada dia punya ukuran-ukuran dia. Okey, bentuk-bentuk tolok jari ni maknanya kita nak check benda-benda yang melengkung, benda-benda melengkung macam ni. Okey, benda-benda yang melengkung macam ni kita nak check sama ada berapakah dia punya jari dia. Jadi kita ambil tolok ni, kita test, kita uji dia, kita test sehinggalah bila dia ngam bila dia cun dia punya lengkungan ini, maka kita akan dapati bahawa bacaan yang pada tolok ini adalah dia punya saiz di jari dia. Okey, begitu juga dengan fillet gauge ataupun tolok perenggang. Okey, fillet gauge. Fillet gauge ni maknanya macam kalau katakan kita ada dua permukaan yang bersentuh tetapi dia celah dia ada dia punya ruang. Kalau kita nak ukur ni terlalu kecil, mungkin bawah daripada 1 mm dia punya ruang tu. So kita nak ukur susah. Jadi apa yang kita buat ialah kita mengambil tolok perenggang ataupun fillet gauge ni, kita testkan dia. Macam ni 0.15 mm Yang ni 0.1 mm. So kita masuk ke dalam celah dia. Kalau dia betul-betul ngam, maknanya dia tidak ada gap, maka itu kita boleh andaikan dia itu adalah saiz dia punya ruang tu. Okey, lepas tu jangka sudut vernier. Okey, jangka sudut vernier, pelajar boleh check kat sini mana ada jangka sudut vernier. Kemudian tolok ataupun dial gauge, tolok dial ataupun dial gauge. Ini untuk mengukur dia punya ketinggian ataupun dia punya kedalaman dan sebagainya. Okey, boleh search dekat Google apa itu tolok dial ataupun dial gauge. Okey, kemudian selepas daripada proses penandaan ataupun marking yang saya pecahkan kepada dua tadi, alat menanda dan juga alat mengukur, maka seterusnya adalah proses machining ataupun proses untuk pemesinan. Sama ada dia adalah drilling, brudi ataupun dia shear cutting atau buat kerja memotong menggunakan gergaji besi. Okey, sekian itu saja buat masa ini.